Ustaz, saya ada dengar dari seorang yang kata hadis yang tak sahih, tak semestinya kita tolak. Betul ke? Orang itu juga ada kata ada 5 perkara yang buat hadis itu sahih. Apakah dia? Ilmi Ibrahim tanya soalan ini. Soalan ni. Okey. Macam ni sahabat-sahabat. Hadis sahih itu ialah semua hadis yang dia muttasil bisanadin muttasilun bisanadihi, sanad dia ada hadis ni dia ada sanad dan sanad itu bersambung. Sambung dengan apa? Sambung dengan rawi yang bi'adilin dhabitin, dengan perawi yang adil. Satu tadi sanad bersambung. Yang kedua, perawi itu adil. Sifat adil ni apa? Dia ni tak mahu orang lah. Dia tak mahu orang. Itu sifat adil menurut mazhab Syafi'i. Dan saya rasa itu paling tepat sekali ya. Dan tak berapa tepat kalau kita kata, walaupun ini pandangan sebahagian para ulama, tak tepat mengatakan bahawa adil itu adalah dia tak buat dosa besar, dia tak selalu buat dosa kecil. Kalau kita buat yang itu, kita akan kata sahabat-sahabat Nabi tak adil. Ada sebahagian sahabat Nabi yang dia buat dosa besar, dia buat dosa besar, dia pernah buat dosa besar, tapi kita kata dia adil juga. Jadi adil ni apa? Dia tak mohon kita lah. Orang yang dipercayai. Bi'adilin dhabitin. Orang yang ingatan dia padu, ingatan dia kuat, ingatan dia melekat. Bila dia dengar satu pengajian ilmu tu, dia hafal sungguh. Bi'adilin dhabitin bighairi syuzuzin wala illatin. Tanpa ada masalah syaz, keraguan pada matan dia ataupun ada kecacatan pada matan dia. Yang kita sebut hadis tu muttarib lah, hadis itu mu'lal lah atau mu'allal lah. Yang tu dia ada kecacatan. Jadi 5 sebab ni menjadikan hadis itu tidak sahih. Maksudnya, kalau contoh kurang satu, kurang dekat mana kena cek. Kalau kurang dekat sanad, sanad tu tak bersambung, maka hadis tu dia jadi tak sahih dan tidak ada kekuatan di dalam hujah. Tapi kalau dia lemah dekat ingatan orang tu, yang lain semua padu, riwayat bersambung, perawi dia tu adil, cuma ingatan dia tu tak padu macam ingatan perawi-perawi yang lain. Dan digelar orang ini sebagai perawi hadis hasan. Maka hadis itu jadi hasan. Hadis hasan ni dia masih lagi boleh buat hujah. Yang lain okey, cuma ada masalah sikit kat situ saja. Masih boleh dia buat hujah. Adapun hadis-hadis dalam kategori yang lain tak boleh buat hujah. Tak boleh nak jadikan hujah. Kalau dia dhaif ada 2 jenis. Satu dhaif berat, ada satu lagi dhaif ringan. Dhaif berat ni sampai kita kata perawi dia tu dianggap sebagai penipu. Ataupun perawi itu dianggap sebagai seorang yang biasa melakukan kemungkaran. Kemungkaran ni bukan kemungkaran, mungkar. Mungkar adalah hadis, istilah hadis mungkar. Anda boleh rujuk buku saya Asas Ilmu Hadis. Anda boleh rujuk buku saya Asas Ilmu Hadis, boleh dapatkan dekat TikTok, dekat bahagian profil saya tu ada buku Asas Ilmu Hadis. Hadis mungkar, awak baca berkaitan hadis mungkar. Jadi di situ, kalau dia perawi hadis mungkar, tak boleh kita ambil dia sebagai hadis yang kuat. Dia jadi hadis dalam dhaif berat. Mungkin ada kelemahan hadis yang lemah yang lain. Macam contoh hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang lemah. Tapi hadis mursal ni masih lagi dianggap hadis-hadis yang bolehlah dianggap sefadailul a'mal. Dalam fadhil amal, maksud fadhil amal ni apa dia? Kelebihan melakukan sesuatu. Bukan buat sesuatu. Kelebihan melakukan sesuatu. Saya bagi contoh. Kenapa ada ulama tolak amalan amalan solat tasbih? Dan kenapa semua ulama terima solat duha? Sedangkan isunya lebih kurang. Iaitu solat duha banyak hadis-hadis dhaif
sebut tentang solat duha, kelebihan solat duha. Dan hadis untuk solat tasbih ni, selepas kita kata perbincangan ulama, kita kata ulama yang tidak bersetuju mengatakan wujudnya solat tasbih, dia kata hadis tu dhaif. Hadis ni dhaif. Lalu tak boleh dibuat amal. Lalu mereka mengatakan bahawa solat duha, solat tasbih tak ada. Sedangkan solat duha hadisnya dhaif. Tetapi ulama sepakat ada. Sebab apa? Sebab solat duha hadis yang sahih sebut tentang kewujudan solat berkenaan. Cuma hadis yang dhaif yang banyak ni dia sebut tentang kelebihan solat tu. Kelebihan. The power of duha. Yang tu banyak dhaif. Tapi solat duha itu sendiri memang sahih amalannya. Manakala solat tasbih tadi, hadis dia satu je. Dan hadis tu ulama berselisih berkaitan tentang statusnya. Dan ulama yang tidak approve solat ni, dia kata hadis tu dhaif. Hadis dhaif tak boleh jadi sebagai amalan. Melainkan dikuatkan amalannya daripada hadis yang sahih. Sedangkan tidak ada hadis yang sahih atau hadis yang hasan sebut tentang solat tasbih. Yang ada hanyalah hadis dhaif sebut tentang kewujudan solat tasbih tu. Jadi hadis itu tidak boleh diamalkan untuk orang yang mengatakan bahawa hadis itu dhaif. Sebab tak ada kekuatan hujah. Adapun yang kita tengok sebahagian para ulama mengamalkan solat tasbih kerana mereka menyatakan bahawa hadis itu sekurang-kurangnya hasan kalau tidak sahih. Jadi boleh jadi hujah lah. Nampak tak? Faham tak? Kalau siapa faham tolong komen. Saya faham. Kalau siapa faham cuba komen. Saya faham. Yang serabut cuba komen. Saya serabut. Aduh.